من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita doa sama-sama kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan kami mohon kepadamu rezeki yang baik, dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Haji Jamaluddin, serta jawatan kuasa, tuan-tuan imam yang lagi dimuliakan, tuan-tuan Bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu bagi menyambung tadabbur Al-Quran kita menerusi surah As-Sajdah. Ayat yang kita akan sama-sama lihat ialah ayat yang ke-11 hingga ke-12. Jadi pada pertemuan yang lepas telah pun kita sama-sama bincangkan tentang kejadian manusia, iaitu kejadian manusia ini ada dua elemen, iaitu jasad dan juga roh. Manusia ini dikatakan sebagai bernyawa itu apabila dia mempunyai jasad dan dia ada roh. Apabila hilangnya roh daripada jasadnya, maka dia disebut sebagai mayit, orang yang mati, jenazah. Jadi bila Allah ciptakan manusia ini, tujuan dia tidak lain tidak bukan adalah untuk tunduk patuh mengabdikan diri kepada Allah. Tidak ada tujuan lain yang Allah ciptakan manusia melainkan agar dia itu mengabdikan diri kepada Allah. Jadi Allah itu maha bijaksana. Bila Allah ciptakan kita dengan tujuan tersebut, dimudahkan urusan kita dengan menyediakan kepada kita 3 alat makrifah yang kita bincangkan minggu lepas. Alat iaitu perkakas makrifah untuk belajar, untuk mengenal. Iaitu apa dia? As-sam'u wal absar wal afidah. Pendengaran, penglihatan dan hati nurani ini. Pendengaran untuk mendengar arahan, penglihatan untuk melihat keagungannya, dan hati ini adalah untuk memahami. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Bersyukur maksud dia apa dia? Bersyukur dengan pemberian yang Allah berikan tadi. Syukur lawannya apa tuan-tuan? Syukur lawannya kufur. Ini dekat ayat yang ke 9. Kita patah balik sikit je. Syukur asyukru lawan dia apa? Al-kufru. Al-kufru ni kalau masih ingat lagi dulu kita pernah bincang. Al-kufru ni dari perkataan tu maksud dia apa dia? Asal dia menutup. Menutup. Jadi orang kafir, isim fa'il dia iaitu kafirun, yang menutup maksud dia. Orang yang kafir kepada Allah ialah orang yang menutup segala nikmat Allah. Lawannya syukur. Syukur tu dia berterima kasih
Jadi dia menzahirkan nikmat Allah itu dan digunakan dengan cara yang betul. Lawannya kufur. Kufur tu maksudnya apa? Dia tutup ataupun timbus. Jadi bila kita kata kufur, maksudnya apa dia? Dia menimbus nikmat yang agung Allah berikan, iaitu pendengaran, penglihatan dan juga hati nurani ini. Yang mana tiga inilah yang menjadikan seorang itu orang yang mengenal. Tetapi ada manusia yang apabila dia mengenal, dia mempunyai ilmu, dia kata semuanya itu datang daripada dirinya sendiri. Seperti mana siapa? Qarun. Sedangkan tiga alat makrifah ni Allah berikan untuk apa? Asal dia yang paling besar sekali. Apa tujuan Allah berikan pendengaran, penglihatan dan juga hati ni? Tujuan paling besar sekali ialah sebagaimana kalau kita baca Al-Quran, kan Al-Quran ni panduan hidup. Surah Fatihah dia punya rumusan. Bila kita masuk surah Al-Baqarah, pertama sekali yang Allah ceritakan tentang sifat manusia ialah allazina yu'minuna bil ghaib. Surah Al-Baqarah ayat 3 tu. Itulah first kali sifat manusia Allah sebutkan. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Allah kata manusia yang terbaik itu orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk di kalangan orang yang bertakwa. Sifat mereka ialah orang-orang yang percaya kepada yang ghaib. Jadi Allah berikan kita pendengaran itu, nak dengar cerita yang ghaib. Apa maksud cerita yang ghaib? Bukan cerita tentang manusia kena sorok dengan jin. Cerita yang ghaib itu ialah perkara ghaib paling besar tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan. Hati itu tujuan dia untuk apa? Nak memahami apa yang disampaikan, supaya hati ini merasa gerun kepada Allah, takut kepada Allah. Tiap-tiap minggu hari ini khatib akan ingatkan lagi kepada kaum muslimin, ittaqullah, gerunlah kamu kepada Allah. Jadi sifat orang yang bertakwa, yang gerun kepada Allah, mestilah hudal lil muttaqin. Dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dia. Jadi tiga alat makrifah ini diberikan, yang paling besar sekali keutamaannya adalah untuk menuntut ilmu Al-Quran ini agar dia rasa takut kepada Allah. Tetapi Allah kata qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Maksudnya apa dia? Sedikit sekali orang yang nak mahu mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Kebanyakannya apa dia? Kita dah baca minggu lepas, kebanyakan manusia lalai terhadap hari akhirat. Mereka hanya menggunakan alat makrifah ini untuk pandai tentang kehidupan dunia. Seterusnya menyebabkan apa dia? Soal-soal ghaib mereka sukar untuk memahaminya. Sebab itu ayat yang ke-10 minggu lepas kita bincangkan, ciri-ciri orang yang tidak beriman itu ialah mereka tak dapat mempercayai tentang hari kiamat. Mereka kata apa dia? Qalu a idza dalalna fil ardi. Mereka kata apabila kami telah dihancurkan di dalam tanah, a inna la fi khalqin jadid. Adakah sesungguhnya benar-benar kami akan dijadikan dengan kejadian yang sekali lagi yang baru? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Allah kata apa? Bahkan mereka terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka kafirun. Apa maksud kafirun tadi? Mereka tutup ni cerita-cerita tentang nak bertemu dengan Allah ni. Bila mereka tutup, mereka terpaksa mengingkarinya, bawa cerita yang lain supaya boleh memenuhi ruang yang ditutup itu. Sebab tu kita kena sentiasa menceritakan tentang apa dia dalam kehidupan ini, hari kiamat. Nabi dipeli benda ni lah Nabi. Bila Nabi berjalan, orang kata, kamu nak tahu tak siapa yang duk cerita dengan kita pasal hari kiamat ni, siapa dia? Tu lah tu. Tengok dalam surah 35 Allah sebut. Surah 34, minta maaf. Ayat 7. Muka surat 428. Surah 34, ayat yang ke-7, muka surat 428.
besar sekali. Surah 34 ayat yang ke-7. Muka surat 428. Jumpa dah? Ayat yang ke-7. Wa qala allazina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menutup nikmat Allah, orang-orang yang menutup tentang cerita tentang hari kiamat. Tak ada pun terjemah begitu, kita ambil tadi. Maksud kufur tu apa dari segi bahasa dia? Menutup. Jadi dia menutup nikmat-nikmat Allah. Sebab apa? Dia nak hidup ni dalam keadaan tidak perlu ada undang-undang yang daripada Tuhan. Mereka kata apa dia? Hal nadullukum ala rajulin. Kamu nak tak kami tunjukkan kepada kamu seorang lelaki yunabbiukum, yang dia ni suka cerita kepada kamu, idza muzziktum kulla mumazzakin, apabila kamu semua ini telah hancur luluh, sehancur-hancurnya, terbenam dalam tanah, dimakan oleh ulat, innakum lafi khalqin jadid, sesungguhnya kamu nanti benar-benar akan jadi kejadian yang baru, maksudnya diciptakan balik. So maksudnya apa ni? Dia kata apa? Kamu nak tengok tak lelaki mana tu? Kalau jumpa kita dia mesti cerita tentang hari kiamat, cerita tentang hari kebangkitan, cerita tentang hari kebangkitan. Jadi orang yang tak suka dengar cerita tentang hari kebangkitan itu, ini dia Allah ceritakan. So bila dalam hidup kita tak diceritakan tentang hari kebangkitan, bermaksud kita menutup cerita tersebut, itu namanya orang yang kafir. Sebab orang kafir itu ialah orang yang dari segi bahasa, maksud apa kafir tadi? Tutup. Jadi tugas kita apa dia? Menyampaikan. Nak sampaikan apa? Supaya manusia itu jadi orang yang bijaksana di sisi Allah. Sampaikan tentang perkara yang ghaib. Sebab sifat yang paling mulia di kalangan manusia di sisi Allah ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi pelajaran apa, buku apa yang akan menceritakan kepada kita yang sahih, tak ada yang batil tentang hari kiamat, tentang syurga neraka? Quran. Jadi tugas kita besar. Pertama apa dia? Mempelajari Al-Quran. Wajib. Apa maksud mempelajari Al-Quran? Luaskan. Jangan sempitkan hanya sekadar belajar membaca sahaja. Seterusnya kita cuba usaha untuk belajar memahaminya. Paling-paling mudah dengan mendengar tafsir, tadabbur. Kalaulah kita mampu lebih lagi, dan itu yang kita sebenarnya boleh buat, iaitu mempelajari bahasanya, iaitu bahasa Arab. Supaya bila kita membacanya seorang diri, memberi bekas kepada jiwa kita. Kita tak nak jadi seperti orang yang ingkar ini di akhirat. Macam mana keadaannya? Hari ini kita sambung ayatnya. Ayat yang ke-11. Buka balik muka surat 415. Buka balik muka surat 415, surah Sajdah ayat yang ke-11. Baik, kita baca sama-sama ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Baik, kita lihat terjemahan ayat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Yatawaffakum, ia menyempurnakan ataupun ia mewafatkan akan kamu. Siapa dia? Malakul maut, oleh malaikat maut. Malak, perkataan malak itu mufrad, singular. Kepada apa dia? Perkataan malaikah, malaikah. Malakun jamak dia ialah malaikah. Apa itu malakun? Malaikat. Kita bahasa kita malaikat. Jadi seorang malaikat atau satu bilangan dia, bahasa Arab sebut apa dia? Malakun. Jamak dia apa dia? Bentuk plural dia apa dia? Malaikatun. Jadi siapa yang akan mematikan kamu? Allah sebutkan namanya ialah Malakul Maut. Malaikat maut. Kalau dalam kita punya apa yang masyhur kita sebut malaikat apa nama malaikat maut? Malaikat Israel. Tapi dalam Quran dan juga dalam hadis tak disebut nama malaikat itu malaikat Israel. Yang disebut Israfil ada dalam Quran, Jibril ada dalam Quran. Apa nama penjaga neraka, Malik ada dalam Quran. Tapi malaikat maut yang masyhur kita dengar Israel itu tak ada. Itu mungkin daripada kisah yang lain, mungkin Israiliyat dan sebagainya yang dah jadi masyhur. Tetapi yang disebut dalam Quran ialah malaikat maut. Nama dia Malakul Maut. Jadi kata Nabi, kata Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum Malakul Maut, ia mewafatkan akan kamu oleh malaikat maut. Alladzi, yang wukkila bikum, diwakilkan ia bagi kamu. Maksudnya apa? Diserahkan ia itu kepada kamu, untuk kamu. Kamu diserahkan kepada malaikat maut. Summa, kemudian, ila rabbikum, kepada Tuhan kamulah, turja'un, kamu dikembalikan. Jadi tugas malaikat maut itu adalah untuk nak bawa kita bertemu kembali kepada Allah. Kalau ikutkan, ada manusia yang inilah saat yang ditunggu-tunggu. Walaupun kita takut pertemuan tersebut. Sebab apa dia? Bila kita kenang kepada dosa yang kita lakukan, apakah kita ini bersedia? Tetapi bagi orang yang beriman, salah satu sifat orang yang beriman, dia rasa cinta dan rindu kepada Allah. Iaitu hub. Sebab itu selalu kita minta dekat Allah. Sama-sama dengan saya, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Rajin minta doa ni. Kata Allah, doa ni apa maksudnya? Doa daripada Nabi SAW. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kasihmu. Orang yang beriman ini yang diharapkan apa dia? Kasih Allah. Dan dia pun kasih kepada Allah. Dalam hidupnya dia hanya nak cari apa dia? Kasih Allah. Dia cari apa lagi? Wa hubba man yuhibbuk, dan kasih orang yang mengasihimu ya Allah. Dia nak saling berkasih sayang dengan orang-orang yang kasih kepada Allah. Iaitu dah tentulah orang yang paling kasihkan kepada Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mintalah kepada Allah agar kita boleh menjadi peneman kepada Nabi dalam syurga Firdaus. Sebagaimana doa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud minta untuk menjadi peneman kepada Nabi. Kerana Nabi ialah orang yang paling mulia sekali, yang paling kasih kepada Allah. Jadi antara sifat orang beriman apa dia? Kasih kepada Allah. Bila kasih ini mesti dia rindu kan?
Jadi bila dapat dia bertemu dengan Allah, tak kala malaikat maut mencabut nyawa dia. Tetapi bagi orang yang ingkar ni, yang tak pedulikan tentang hari kiamat ni, kehidupannya dia tutup tentang hari kiamat. Cerita tentang hari kiamat ditutup. Tindak tanduknya itu bukan ada kaitan dengan hari kiamat. Kata Allah apa dia dalam ayat ni? Walau, ayat 12 pula. Walau tara idzil mujrimun. Dan jikalau engkau wahai Muhammad melihat betapa ngerinya idzil mujrimun, tatkala orang-orang yang melakukan jenayah ini. Mujrimun ni maksudnya penjenayah. Mujrimun ni maksud dia apa dia? Penjenayah. Penjenayah siapa? Penjenayah kepada Allah. Ini bukan masalah penjenayah dekat di antara kita sama manusia. Ini lebih besar lagi, iaitu penjenayah Allah. Siapa penjenayah Allah nanti lagi kita akan lihat. Ketika itu mereka bertemu dengan Allah, nakisu ru'usihim. Mereka ialah orang-orang yang tunduk kepala-kepala mereka. Kenapa tunduk? Takut, gerun. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka ketika itu. Rabbana, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, absarna, telah melihat oleh kami tentang apa ni? Hari kiamat ini. Kami dah lihat dah hari kiamat. Wasami'na, dan telah mendengar oleh kami tentang akibat kesan buruk kami yang tidak beriman ini, di mana perginya kami selepas ini. Maka irji'na, kembalikanlah oleh engkau akan kami. Maksudnya apa dia? Balikkan kami balik ke dunia, minta sekali lagi nak hidup. Untuk apa? Nescaya na'mal salihan. Kami akan melakukan, kami akan mengerjakan salihan, amal yang soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin tentang hari kiamat ini. Ketika ini baru mereka apa dia? Yakin. Sebab tu Al-Quran turun untuk apa tuan-tuan? Untuk diimani. Dalam Quran banyak Allah ceritakan tentang bila Nabi datang kepada mereka, mereka cabar Nabi-Nabi. Bukan saja Nabi Muhammad, tetapi Nabi-Nabi terdahulu pun mereka cabar. Kalau Nabi Muhammad, mereka cabar apa dia? Antaranya mereka minta supaya Nabi tukarkan Bukit Safa menjadi emas. Kata mereka, kami akan beriman kalau kamu tukarkan Bukit Safa jadi emas. Kami nak tengok Allah turunkan Al-Quran sekaligus, kata mereka. Kenapa turun berangsur-angsur? Kami nak sekaligus. Sebab Nabi Musa dulu turun sekaligus. Baru kami nak percaya kepada kamu. Kami akan percaya kepada kamu kalau ada malaikat di sisi kamu. Baru kami nak percaya kepada kamu. Mereka minta dan minta. Adakah Allah tunaikan permintaan mereka? Tidak. Mereka minta Nabi untuk tukarkan Bukit Safa jadi emas. Allah tak tunaikan. Kerana apa? Pertama, nescaya mereka kalau ditunjukkan juga, mereka tetap tak beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soal iman. Ini bukan soal benda yang nyata. Yang hari ini kita sebut apa dia? Materialism. Faham kebendaan. Benda nampak baru nak percaya. Ini yang bahaya. Benda nampak tu apa dia? Benda berkaitan dengan duniawi ni nampak baru percaya. Sebab tu Quran bukan nak dibuktikan baru percaya. Habis tu yang kita cakap tentang sains, macam mana Allah cipta bulan, kita cerita tentang embriologi, itu memang Quran sebut. Dan itu adalah kejadian yang Allah ciptakan. Memang kita boleh kaji. Tetapi nak pastikan Quran ni benar, kita tengok dalam molekul air ada sebagainya. Bila kita solat ada cas-cas negatif, positif semua. Itu tak perlu tunggu. Kita beriman terus bila Allah kata aqimis solah, dirikan solat. Bila Allah kata keluarkan harta kamu, kita keluarkan. Itu tandanya beriman. Bukan tunggu dulu. Sebab orang terdahulu binasa kerana apa? Kerana mereka tidak beriman. So bila mereka dah lihat sendiri tentang hari kiamat, baru mereka kata apa dia? Kami nakkan engkau supaya kembalikan kami ke dunia untuk kami buat balik yang betul. Sebab tu tadi kita kata kufur tutup. Bila mereka tak beriman kepada hari kiamat, tindak tanduk mereka semua tak ada kaitan dengan hari kiamat lagi dah. Kalau mereka belanjakan harta benda pun tak ada kena-mengena lagi dengan akhirat lagi.
Kalau mereka nak belajar, cari ilmu pun, ilmu hanya untuk mendapatkan dunia dia, bukan lagi untuk hari akhirat. Jadi mereka minta, ya Allah, kembalikan kami untuk kami buat balik yang betul. Adakah kita akan memperolehi peluang kali kedua? Sebagaimana ada orang lain percaya kalau dia mati nanti dia boleh jadi balik manusia, boleh jadi pokok ke, boleh jadi kucing ke, kan? Ada orang faham gitu? Tapi itu bukan agama Islam. Itu agama-agama lain yang sesatlah di atas muka bumi ini. Agama Islam hanya beri, yang sebenarnya Allah hanya beri kita peluang berapa kali untuk beramal? Sekali saja. Berapa kali peluang untuk kita percaya, lepas tu tak payah dah nak belajar macam ni. Tak payah dah nak bangun-bangun pagi untuk bersusah payah. Sebelum kelas tadi dah tahajud ke, tak payah dah semua itu. Itu tunggu di syurga nanti. Tapi dekat dunia kena buat semua tu. Cari rezeki, bila dapat harta, dapat gaji, berniaga, Masya Allah, Allah bagikan rezeki, apa kena buat? Allah minta kita belanjakan. Sebelum di akhirat, kita boleh pakai semua yang Allah sediakan. Jadi itulah dia, dua ayat ini, yang insya-Allah kita akan sambung lagi dia punya poin-poin dia. Jadi balik pada ayat 11, bila Allah kata, malaikat maut mematikan kamu. Ada satu hadis yang agak panjang. Hadis tersebut saya bacakan insya-Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Al-Azib. Kata Al-Barra bin Al-Azib, kami suatu hari keluar bersama dengan Nabi SAW untuk mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar. Ansar tu maksudnya orang apa? Madinah lah. Satu hari ada orang Ansar meninggal, kami nak bawa dia ke perkuburan untuk semadikannya. Tak kala kami sampai ke kubur, sementara lahatnya belum siap. Masa sampai itu kubur tu belum siap gali habis lagi. Baginda pun duduk dan kami ikut duduk di sekelilingnya. Tapi ingat, maksud duduk di sini bukan duduk di atas kubur.